Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Haryantia Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bersama Perdana Menteri Republik Singapura melakukan aktiviti riadah berjalan kaki. Penerbangan pertama jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat tiba di tanah air. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bersama Tuanan Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura melakukan aktiviti riadah berjalan kaki atau morning walk di The Empire Brunei, Jerudong. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengalalukan ketibaan Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Pertemuan ini memberi peluang bagi kedua-dua pemimpin bertukar-tukar pandangan mengenai hubungan kedua-dua buah negara yang sememangnya matang dan mantap sejak tahun 1984. Hubungan saling hormat-menghormati dan percaya-mempercayai membolehkan kedua-dua buah negara memperluaskan lagi bidang kerjasama yang wujud sekian lama. Relax a little bit. Hubungan tradisi yang akrab antara kedua-dua buah negara dalam pelbagai bidang sentiasa dipelihara dan diperkukuhkan. Some parts of Singapore are very low. So you won't. That's right here, so we better. Selepas aktiviti riadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke majlis santap pagi bersama Tuan Yang Terutama. Peluang bersua muka dengan baginda tidak dilepaskan oleh orang ramai untuk mengabdikan kenangan. Status harian normal baharu COVID-19. 7 kes dalam kategori 4 iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,685 kes sembuh dan 1 kes kematian dicatatkan hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 78%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 51.7%, manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.9%.
248 jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi penerbangan pertama selamat tiba di tanah air pagi tadi. Ketibaan jemaah haji negara dialu-alukan oleh Yang Berhormat Perdana Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Jawang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Isteri, dan Yang Berhormat Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dengan situasi endemik ketika ini, jemaah haji disarankan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Orang ramai juga dinasihatkan tidak menziarahi jemaah selama 3 hari selepas kepulangan mereka. Jemaah haji juga tidak digalakkan keluar rumah menghadiri majlis atau ke tempat awam dalam tempoh tersebut dan diingatkan untuk melakukan ujian ART setiap hari selama 3 hari dan melaporkannya ke aplikasi BruHealth. Penerbangan BI 4214 yang membawa 249 jemaah haji negara Brunei Darussalam berlepas meninggalkan Tanah Suci kemarin pukul 4.53 petang waktu setempat. Hadir di Terminal Haji Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz untuk mengucapkan selamat berlayar, Pengiran Haji Salimin bin Pengiran Haji Daud, Konsul Agong di Pejabat Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Jemaah haji negara tiba di Terminal Haji Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz pada pukul 10 pagi. 5 kaunter check-in dibukakan untuk jemaah haji negara. Pengurusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pada tahun ini di luar jangkaan dan berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Perkara itu dikongsikan oleh Pengarah Urusan Darussalam Holdings Sdn Berhad selaku Ketua Rombongan Pakej Darussalam Holdings Sdn Berhad. Keseluruhannya ialah boleh dikirakan terlalu banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pengurusan haji pada tahun ini yang tidak dapat dihitung ataupun dikira. Memang perjalanan haji pada tahun ini adalah amat lancar dan luar biasa. Mungkin salah satunya adalah kerana kurangnya jemaah keseluruhan yang menunaikan fardu haji pada tahun ini. Pelbagai pihak di negara ini mengungkayahkan majlis dia kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama semalam dikendalikan bersama oleh Kementerian Kesihatan yang juga disertai oleh para jemaah dari masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Antara yang menyertai Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diisi dengan bacaan doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 yang dibacakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian malam munajat bacaan Sedil Istighfar, Surah Yasin, doa munajat, tazkirah dan bacaan zikir taubat. Kumpulan YMRM tengah hari tadi mengadakan majlis doa kesyukuran bagi Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Majlis yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 itu berlangsung di pusat berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis juga dihadiri 200 pelajar.
Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam bakal mempunyai surau yang akan dilengkapi dengan ruang solat, 2 buah ruang belajar, ruang berudu, tandas dan sebagainya. Majlis juga diselajurkan dengan pembukaan McDonald Happy Meal Room. Juga bersempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan ke-76, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan majlis membaca surah Yasin, doa kesyukuran dan solat fardu zuhur berjemaah. Majlis berlangsung tengah hari tadi di Ibu Pejabat Persatuan tersebut. Antara yang hadir, Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan, dan Dayang Haja Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan tersebut. Majlis dimulakan dengan solat fardu zuhur berjemaah dan diteruskan dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran diketuai oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan. Usahawan muda perlu berani menceburi diri dalam sektor perniagaan sama ada secara konvensional atau digital. Pada tahun 2019, 29 bulan 9 2019. Pada awalnya saya bermula daripada rumah ke rumah untuk menyukat, and then pada tahun 2020 di sanalah Gentleman Stage bermula operasi. Pada awalnya saya belajar tentang fashion dulu, cara-cara bergaya, and then sudah batah dalam itu I want to know the details lah lagi pasal baju. Macam mana jahitan bajuan ni, macam mana cara membuat baju kemeja. Selepas saya graduate dari UBD, saya memasuki Pusat Pembangunan Belia untuk belajar Fashion Design Technologies. Saya ingin mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan kerana memberikan kemudahan seperti tempat dan juga grant untuk membantu belia-belia memulakan perniagaan. Mula mencuburi bidangan ini Januari 2020 di mana kami pihak Barbeku mengambil kursus di Pusat Pembangunan Belia. Pengalaman selama setahun lebih, almost 2 years ini memang banyaklah dari berlainan jenis rambut, tapi semuanya alhamdulillah positif bagi kami. Untuk kami belajarlah lagi untuk improve kami punya skills di kedai ini. Memang kursus kami limited to di Brunei lah saja, tapi kami pernah juga membagi kursus online. First of all, kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pembangunan Belia kerana mengadakan kursus gunting rambut barbering ini, dan juga pihak KBS kerana sudi menyewakan kami dan menolong kami untuk berniaga di stadium ini. Saya, Hazwan Suhaini, the founder and tailor of Gentleman Stage, ingin mengucapkan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik, kekal karar memerintah negara. Saya Abdul Matin bin Haji Zainal Abidin, selaku pemilik bersama Barbeku, ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan yang ke-76 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik, semoga kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. 10 anak damit yang lahir pada 15 Julai di seluruh negara ini diraikan pada Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata. Di daerah Brunei dan Muara, 8 anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pergiraan Anak Saleha. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Pengiran Datin Hajah Nurzana binti Pengiran Haji Rosli, Isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Antaranya sumbangan kewangan berjumlah RM100 dikreditkan dengan membuka akaun Simanja di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, voucher RM50. Perbadanan Taib juga menyumbangkan cenderamata yang disampaikan oleh Datin Hajah Kalsum binti Haji Suhaili, Isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Di daerah Belait, 2 anak damit dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Dayang Hajah Siti Raudah Hazimah binti Haji Abdul Wahab, Isteri Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memberikan sumbangan cenderahati berupa produk Satu Kampung, Satu Produk, 1K, 1P. Pelbagai program disusun dalam pentas perayaan bagi memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 di keempat-empat daerah semalam. Di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara, diadakan pertandingan azan dan rawi dianjurkan oleh bahagian Hal Ehwal Pelajar Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jawatan Kuasa Persembahan Pentas Perayaan. Acara turut diserikan dengan bacaan selawat tafrijiyah. Acara pentas malam bercorak irama dan lagu membuka tirai pentas perayaan di kawasan Gerai Tudong Saji, daerah Belait. 52 gerai disediakan untuk kunjungan orang ramai. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtada Billah, Tutong dimeriahkan dengan semarak irama Hari Keputeraan, anjuran Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Sementara di pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar Daerah Temburong diadakan Majlis Solu Ala Nabi, anjuran Pejabat Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Juga diadakan forum mengenai kelebihan berselawat, persembahan tausyih dan pertandingan menambat sahal. Kemeriahan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini dengan pengibaran bendera negara di bangunan-bangunan kerajaan dan komersial serta pemasangan lampu-lampu cucul. Pengibaran bendera di bangunan-bangunan kerajaan dan komersial turut dihiasi dengan kain rentang yang bertulis Daulat ke bawah Duli Tuan Patik, menunjukkan rasa taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Setiap kali perayaan, pemandangan di Ibu Negara bertukar wajah pada waktu malam. Bandar Seri Begawan bergemerlapan dengan cahaya lampu neon dan cucul yang berwarna-warni yang benar-benar membangkitkan lagi suasana kemeriahan musim perayaan. Suasana seperti ini tidak pernah gagal menarik pengunjung daripada segenap lapisan masyarakat termasuk dari luar daerah. Lebih 500 penunggang daripada 31 kumpulan motosikal menyertai konvoi yang bermula dari daerah Belait ke daerah Temburong. Konvoi berlepas dari kawasan Tudong Saji, Kuala Belait dan berakhir di kawasan Kompleks Utama Bumi Putra, Pekan Bangar. Aktiviti seumpama antara lain bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada Raja sekaligus menyemarakkan lagi sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.